Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 105 ingin membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Etika dan Nilai-Nilai Sejagat dalam konteks kesedaran dan tanggung jawab sosial yang berlaku di peringkat global. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli dalam kumpulan. Saya Nur Amani Adiba binti Victa sebagai ketua, Win Putri Dominik, Raihana Helda Felixia Lengkin Desman, Dayang Nurlela Iman binti Awangku Harisham, Nurul Wahida binti Washing, dan yang terakhir adalah Wong Haiyin. Tanggung jawab sosial wujud daripada perasaan prihatin individu terhadap individu lain dan juga kemusnahan alam sekitar. Sebagai contoh, bagi membantu individu yang kehilangan pekerjaan di kala pandemik COVID-19 ini, bukan sahaja kerajaan, malah golongan usahawan juga turut membantu menyumbangkan dana bagi golongan yang terkesan dengan pandemik ini. Bantuan ini disalurkan adalah untuk bertujuan untuk membantu mereka memulakan kerjaya dan juga untuk membeli keperluan asas mereka. Contoh lain yang dapat kita ambil ialah bagi mengurangkan pembebasan karbon dioksida ke udara, usahawan telah mewujudkan teknologi hijau seperti kereta hybrid dan juga panel tenaga solar. Secara umumnya, tanggungjawab sosial ini merupakan satu kemampuan refleksi seseorang, individu terhadap persekitaran di sekelilingnya yang membawa kepada keadilan dan keharmonian demi kesejahteraan hidup bersama. Etika pula merupakan aturan perilaku dan adat kebiasaan manusia dalam pergaulan yang menegaskan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Etika ini boleh disimpulkan sebagai satu set peraturan kehidupan manusia yang menjadi asas dan panduan dalam menjalani kehidupan berprinsip dan mengikut peraturan yang betul. Etika ini menjadi pengukur dalam konteks interaksi manusia dengan alam, interaksi sesama manusia, dan juga interaksi dengan pencipta. Seseorang itu dianggap beretika selagi perbuatannya tidak menyimpang dari norma-norma sosial, peraturan, undang-undang, dan nilai-nilai moral yang boleh memudaratkan diri dan juga orang lain. Terima kasih. Etika dan nilai-nilai sejagat wujud dalam konteks kesedaran dan tanggung jawab sosial di peringkat global disebabkan adanya perkara yang dilakukan mendatangkan kebaikan kepada masyarakat sekeliling serta alam sekitar. Hakikatnya, kewujudan etika dan nilai-nilai sejagat dalam konteks kesedaran dan tanggung jawab sosial ini memberikan kesan dan implikasi yang besar dalam perkembangan membangunkan masyarakat sama ada di peringkat negara ataupun global. Contohnya, usahawan yang sentiasa mematuhi etika dalam perniagaan akan mempraktikkan nilai amanah dan nilai tanggung jawab dalam pekerjaan sehariannya. Hal ini mengakibatkan usahawan yang bertauliah ini akan sentiasa sedar akan tanggung jawab beliau dalam membantu masyarakat dengan sedikit keuntungan yang diperoleh oleh perniagaannya. Justifikasinya, etika dan nilai sejagat di peringkat global adalah bertujuan untuk mewujudkan persefahaman yang baik dalam kalangan masyarakat. Seterusnya saya akan balik kepada etika dan nilai-nilai sejagat dalam konteks kesedaran di peringkat global. Isi pertama, etika pengetahuan dan kefahaman dalam kaum. Malaysia dikenali sebagai negara yang mempunyai kepelbagaian kaum seperti Melayu, India, Cina, Iban, Kadazan Dusun dan lain-lain. Malaysia juga cukup kaya dengan kepelbagaian jenis makanan yang dapat dikongsi bersama, seperti nasi lemak yang menjadi pilihan utama dijadikan sebagai makanan sarapan pagi oleh masyarakat Malaysia sendiri. Setiap masyarakat yang berbeza kaum menikmati makanan identiti kaum yang lain seperti kuih tiaw dari masyarakat Cina dan roti canai dari masyarakat India. Seterusnya, memahami perayaan yang disambut oleh pelbagai kaum menjadi kunci utama dalam mensejahterakan masyarakat dan membina pemahaman dengan menunjukkan rasa hormat dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, etika dalam penglibatan diri dalam media sosial dengan menyebarkan isu keganasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin merupakan etika yang baik.
Penyebaran isu ini dapat dilakukan dengan menggunakan simbol hashtag atau tanda pagar seperti hashtag Save Palestine dan hashtag Free Palestine untuk menarik mata dunia. Baru-baru ini, Malaysia memviralkan hashtag Israel Koyak untuk menentang keganasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin kerana tindakan yang dilakukan oleh Israel telah melanggar hak asasi manusia dengan melakukan pengoboman ke atas penduduk Palestin yang berjaya mencapai 43 juta ribuan tweet. Seterusnya, kita juga dapat memberi sokongan terhadap isu Stop Asian Hate yang merupakan isu resis komuniti Asia Amerika. Seterusnya, nilai keadilan, iaitu dengan menuntut hak asasi manusia kerana setiap masyarakat berhak untuk menuntut asasi mereka yang telah termaktub dalam perlembagaan seperti hak bersuara. Hal ini kerana hak tersebut telah termaktub dalam perlembagaan dan seperti yang kita tahu, apa yang terkandung dalam perlembagaan tidak boleh dipindah kerana keputusan tersebut adalah muktamad. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita beralih kepada etika dan nilai-nilai sejagat dalam konteks tanggung jawab sosial di peringkat global. Yang pertama ialah etika ketika kita menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Kita seharusnya menyebarkan perkara yang sahih dan berkongsi maklumat yang betul di platform media sosial. Kita juga tidak boleh menyebarkan perkara yang boleh mengaibkan orang lain di media sosial. Etika yang kedua ialah etika ketika kita memberi secara online ataupun online shopping di peringkat global. Kita tidak boleh memburuk-burukan produk ataupun barang yang kita beli daripada negara luar, walaupun ia mungkin sampai dalam keadaan yang tidak baik. Dan yang kedua ialah kita sepatutnya menggunakan akad jual beli bagi umat Islam kerana ia dituntut dalam agama ketika aktiviti jual dan beli itu berlaku. Dari segi nilai-nilai sejagat pula, yang pertama ialah nilai menghormati. Kita seharusnya menghormati agama dan kepercayaan negara luar dan menghormati sensitiviti mereka, seperti tidak melakukan perkara yang boleh menyebabkan mereka terasa dan mungkin ia boleh menyebabkan pergaduhan dan hubungan yang kurang bagus di antara mereka. Nilai yang kedua ialah nilai kejujuran. Nilai ini sepatutnya digunakan ketika aktiviti jual dan beli itu berlaku. Dan kita juga tidak boleh melakukan perkara yang boleh memburukkan nama negara, seperti melakukan rasuah dengan negara lain dan berbagai lagi aktiviti yang tidak sepatutnya kita lakukan. Impak etika dan nilai-nilai sejagat yang berlaku pada peringkat global dalam konteks kesedaran. Yang pertama ialah impak etika dalam pembelian secara atas talian pada peringkat global. Seperti sedia maklum, etika dalam pembelian secara atas talian sangatlah dititik beratkan sebagai pelanggan. Antara etika yang harus ada apabila membuat pembelian secara atas talian adalah membaca apa yang dimaklumkan oleh peniaga. Di ruang kenyataan, bertanya apabila tidak pasti kelewatan penghantaran barang kepada pembeli. Dalam konteks kesedaran, kebanyakan pengguna yang membeli secara atas talian tidak membaca terlebih dahulu apa yang dinyatakan oleh penjual kepada pembeli, seperti sila mesej kepada pihak kami dahulu untuk memastikan sama ada produk yang Anda ingin beli masih lagi mempunyai stok. Hal ini demikian kerana segelintir pembeli bertindak melulu dan diakhiri dengan penyesalan, serta memberikan ulasan dan penilaian yang mampu membuatkan pembeli yang lain ragu-ragu untuk membeli di kedai tersebut, padahal ia adalah kesilapan dari pembeli itu sendiri. Ramai yang kurang menyadari tentang perkara ini dan tidak cakna dalam membuat pembelian secara atas talian. Impaknya, ia akan memburukkan reputasi penjual dan menyebabkan bakal pembeli tidak mahu membeli apabila melihat ulasan dan penilaian yang dibuat oleh pengalaman pembeli yang lain membeli di kedai penjual tersebut. Dalam pembelian secara atas talian, pembeli seharusnya sedia maklum dalam kelewatan penghantaran barang tidak semestinya konsisten dan pembeli juga harus menanggung risiko apa jua yang akan terjadi sepanjang ketibaan barang untuk sampai kepada pembeli.
Hal ini karena kadang-kadang ataupun perkara ini jarang berlaku seperti lori kurier terbakar ketika tiba di logistik dan lain-lain. Perkara ini adalah di luar jangkaan sebagai pembeli maupun penjual. Sebagai pembeli, haruslah memahami tentang keadaan ini karena pihak kurier juga mengalami lambakan barang yang harus disampaikan kepada pelanggan dan juga mengambil masa untuk tiba ke rumah pelanggan yang diakibatkan oleh kekurangan pekerja dan sebagainya. Impaknya, pembeli bertindak untuk meminta duit mereka kembali akibat kelewatan barangan yang mereka beli. Oleh itu, kita seharusnya memahami etika kita sebagai pembeli karena hal ini harus dipertimbangkan oleh pembeli apabila membuat pembelian secara atas talian. Yang kedua ialah impak etika saling memberi pandangan apabila membincangkan sesuatu. Impak etika dengan cara saling memberi pandangan apabila membincangkan perkara yang ingin dicapai adalah penting dalam membuat keputusan muktamad. Dengan cara ini, pelbagai pihak akan mendapat manfaat melalui cara ini yaitu dapat mendengar pendapat orang lain, dapat mengetahui kesan baik ataupun buruk sebelum membuat keputusan dan sebagainya. Hal ini demikian kerana apabila sesebuah organisasi misalnya ingin mengadakan sebuah projek yang besar, mereka terlebih dahulu bertukar pandangan antara satu sama lain untuk menjayakan program tersebut. Namun, apabila perbincangan ini tidak dilakukan, ia akan memberikan kesan kepada organisasi itu sendiri, sama ada baik ataupun buruk, apabila bertindak secara sendirian tanpa melakukan sebuah perbincangan dalam menjayakannya. Dengan kaidah ini juga, ia dapat mencegah terjadinya perpecahan antara masyarakat. Dengan demikian, melalui perbincangan ini, setiap masalah yang menyebabkan kepentingan umum mendapat mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak menyuarakan pandangannya tentang permasalahan yang terjadi kepada masyarakat secara umum, di samping membawa masyarakat lebih erat satu sama lain. Seterusnya ialah impak nilai sejagat pada peringkat global. Impak yang pertama ialah impak nilai kerjasama. Kerjasama boleh diklasifikasikan sebagai kerja bersama-sama ataupun saling membantu-membantu antara semua pihak yang terlibat amat diperlukan untuk menjayakannya. Hal ini demikian kerana dalam sesebuah kerjasama memerlukan sikap bertolak ansur daripada setiap sesebuah kumpulan tersebut dalam menjayakan sesuatu. Sebagai contoh, kerjasama di peringkat global adalah kerjasama antara bangsa dalam menyeimbangkan kesan daripada COVID-19 dengan pembangunan ekonomi yang diminta oleh Presiden China, Xi Jinping, yang meminta kerjasama antara bangsa dengan bimbingan sains, akal dan semangat kemanusiaan dalam memerangi COVID-19, yaitu meningkatkan kerjasama dalam R&D ataupun penyelidikan dan pembangunan, pengeluaran dan pengedaran vaksin serta menjadikannya boleh diakses dan terjangkau oleh semua negara. Jelaslah bahawa kerjasama amat penting dalam peringkat global dan tidak terhad kepada masyarakat dan juga negara. Yang kedua ialah impak nilai kejujuran. Nilai kejujuran haruslah diterapkan dalam diri seseorang individu, sesebuah kumpulan, negara maupun global. Kejujuran ini adalah sebuah nilai yang sangat berharga dalam diri seseorang, yaitu dengan berkata benar tentang apa yang dilakukan oleh seseorang individu tersebut. Nilai kejujuran ini pada dasarnya sukar untuk diungkapkan, namun apabila seseorang itu berkata jujur, semestinya harus menahan pahit, tetapi walaupun pahit, ia tidak akan membebankan kita dan juga kepada orang lain. Sebagai contoh yang boleh diambil adalah kehidupan pada masa kini, apabila dunia dilanda wabak COVID-19. Nilai kejujuran dalam situasi ini amatlah penting. Hal ini demikian kerana sesetengah masyarakat diarahkan untuk membataskan pergerakan keluar rumah dan ada juga yang menyembunyikan sejarah perjalanan keluar negara atau mempunyai kontak rapat dengan pesakit yang positif COVID-19. Dengan hal tersebut, sikap ini akan menyusahkan ramai individu yang mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, namun individu lain pula bersikap sebegini serta menularkan lebih luas lagi wabak COVID-19 ini. Impak etika dan nilai-nilai sejagat dalam konteks tanggungjawab sosial pada peringkat global. Dalam pembintangan ini terdapat 3 pertubuhan antarabangsa yang saya akan bentangkan, iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau dikenali sebagai PBB. Yang kedua, ASEAN ataupun Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara. Dan yang ketiga adalah Pergerakan Negara-Negara Berkecuali
ataupun dikenali sebagai NAM. Yang pertama, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Maklumat PBB ialah mengawal keamanan dan kesejahteraan bersama dunia. Yang kedua adalah mewujudkan kerjasama dan perpaduan berbentuk rundingan dan perbicaraan antara negara di dunia bagi mencapai pendamaian yang lebih berkesan pada peringkat global. Seterusnya adalah Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun dikenali sebagai ASEAN. Terdapat banyak program yang dijalankan oleh Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara seperti Penubuhan Tabung Kebudayaan ASEAN. Aktiviti yang dianjurkan adalah Pesta Lagu ASEAN, Pesta Muzik ASEAN, dan sebagainya. Seterusnya, terdapat juga kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan melalui platform SIMIO ataupun dikenali sebagai Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Ini membuktikan bahawa terdapat perkongsian ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kesusasteraan di antara negara-negara Asia Tenggara. Ini merupakan satu etika yang sangat baik kerana dapat membangunkan semua negara secara bersama dan merupakan satu impak dalam konteks tanggungjawab sosial pada peringkat Asia Tenggara. Dan yang pertubuhan yang terakhir adalah Pergerakan Negara-Negara Berkecuali. Maklumat Pergerakan Negara-Negara Berkecuali ataupun NAM adalah menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip piagam PBB dan mengakui persamaan semua ras dan negara. Oke, jadi sebagai kesimpulannya, maka dengan itu dapat kita simpulkan bahwa etika ini dia adalah refleksi manusia tentang apa yang dilakukan atau dikerjakan. Etika, moral, dan akhlak ini dia adalah elemen emosi dalam manusia dan ianya juga menjadi pengikat kepada kemanusiaan, ikatan sosial, simen sosial sehingga wujud hubungan antara manusia, kumpulan, negara, dan sedunia. Sekiranya kita membahaskan hal-hal berkaitan etika dan nilai-nilai sejagat, dapat kita kenal pasti bahwa terdapat berbagai jenis etika dan nilai-nilai sejagat yang sedang berlaku di berbagai peringkat, terutama di peringkat global. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum ini, jenis-jenis etika yang dapat kita kenal pasti pertama dalam konteks kesedaran adalah etika dalam pengetahuan dan kefahaman antara kaum, etika dalam penglibatan di dalam media sosial, serta etika keadilan. Manakala dalam konteks tanggung jawab sosial pula ada etika ketika menggunakan media sosial, etika ketika membeli secara atas talian, nilai menghormati dan nilai kejujuran. Etika-etika dan nilai-nilai ini ianya memberi impak yang tersendiri sama ada impak positif ataupun negatif di peringkat global. Hakikatnya, untuk menitipkan kesedaran etika dan tanggung jawab di dalam diri semua masyarakat, ianya adalah satu proses yang rumit, dan ianya hanya akan berjaya sekiranya kita paham akan kepentingannya terhadap semua lapisan masyarakat dan menyemai rasa tolak ansur tanpa prasangka, stereotip dan etnosentrism dalam diri semua masyarakat. Pihak-pihak di peringkat antarabangsa seperti Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, dan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali NAM juga, ketiga-tiga ini juga dia memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaan tanggung jawab di peringkat global. Maka dengan itu dapat kita simpulkan bahawa kejayaan sesebuah negara dalam konteks peradaban di peringkat antarabangsa ini dia telah mendorong kepada kewujudan etika dan nilai sejagat yang dapat dikongsi bersama. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.